Kita tengok. Ni muka surat 90. Hak kisah Hindun memamah atau mengunyah hati Hamzah. Orang ni gak belaka lah boleh katakan. Tahu belaka hak ni. Saya belaka. Bacalah kitab mana pun ada hak ni. Baca. Ibnu Ishaq kata kepada dia, bawah terperenggan bawah sekali. Mengikut cerita yang sampai kepada saya menerusi Saleh bin Kaisan, Hindun binti Utbah dan perempuan-perempuan lain bersamanya melakukan muslah dan seterusnya. Ini cerita dia lah ni. Cerita ni tak akan jumpa, orang lain tak ada. Ibnu Ishaq saja ada. Kalau nak cari orang lain hak sezaman dengan dia, sebelum dia rakyat cerita ni tak ada. Dia seorang. Dia letak atas Saleh bin Kaisan. Tak ada orang lain. Di antara dia dengan Saleh bin Kaisan. Kalau Saleh bin Kaisan pelawak, dia mungkin tidak pelawak kita. Tapi kalau Saleh bin Kaisan ni tidak pelawak, dia lah pelawak. Tak ada orang lain. Tak ada. Siapa dia? Dia kata, mengikut cerita yang sampai kepada saya menerusi Saleh bin Kaisan. Sama ada Saleh bin Kaisan rayak ke dia ke, ataupun orang lain rayak. Dia ambil daripada Saleh bin Kaisan. Berapa dia tahu ayat orang tu nama gapo orang tu. Berapa dia tahu ayatnya? Di pasal dia susuk pucuk banyak. Sehingga kita keliru. Saleh bin Kaisan rayak ke, ataupun orang lain rayak. Boleh jadi juga Saleh bin Kaisan. Saleh bin Kaisan pun dah juga dengan dia. Saleh bin Kaisan ni perawi Bukhari. Tinggi. Tak ada siapa dia pun kata dia ni pelawak. Ibnu Ishaq ramah kata pelawak dia. Ramah. Kata dia pendusta besar. Bukan pelawak main-main tak. Pendusta besar. Saleh bin Kaisan tak ada. Orang jujur. Memanglah dia nak jual benda. Ni dia kena letak atas nama orang. Orang hak jujur tu bawa orang pakar. Kalau jual atas nama dia, orang tak say. Dia letak atas nama Saleh bin Kaisan. Pak kalau kita terima lah ni. Saleh bin Kaisan ni 70 tahun selepas peristiwa tu berlaku. Baru lahir. Dia tak tengok sendiri cerita tu. Macam mana Saleh bin Kaisan rayak? Siapa dia pula rayak ke Saleh bin Kaisan? Tak ada rayak. Ibnu Ishaq pun tak rayak, orang lain pun tak rayak. Imam Bukhari selalu ambil daripada Saleh bin Kaisan. Tapi cerita ni tak ada rayak. Kenapa Imam Bukhari tak boleh ambil cerita ni? Kalau cerita ni memang ada berpunca daripada Saleh bin Kaisan, kenapa tak boleh ambil? Ambil lah. Tapi tidak ambil. Pas Saleh bin Kaisan tak ada siapa dia kata pelawak. Dan dia ni tak pelawak. Siapa dia? Dua orang ni. Dua orang. Tidak hak ni pelawak, hak ni. Hak ni tak ada siapa dia kata pelawak. Hak ni ada. Sebab tu kita kata Ibnu Ishaq ni pelawak. Tidak anda mula-mula kata Imam Malik dulu ramai dah kata dia je. Anda ni jom nyambung je. Teruskan. Hak Imam Malik dan orang-orang lain telah kata. Mereka lebih kenal Ibnu Ishaq ni. Mereka lebih kenal. Imam Bukhari ada juga cerita ni. Ada. Imam Bukhari panjang lebar raya. Anda tak saya baca sendiri. Panjang lebar raya. Tak ada apa sebut. Dia ambil daripada siapa dia? Daripada Wahsy sendiri, pembunuh Sayyidina Hamzah. Tak ada pun cerita ni. Ni siapa boleh raya? Ramai lagi orang Tino lain. Orang lain pula tak faham. Boleh tahu. Hindun ni seorang mama. Hindun ni seorang mama. Bapa dia tahu mana? Dia pasal kamera kau. Tak ada. Orang lain seramai-ramai tak ada. Demo tu kemudian dia masuk Islam. Hindu sendiri, dah orang lain masuk Islam. Tak ada ayat apa. Cerita ni tak ada ayat. Kalau Wahsy boleh rayak peristiwa dia bunuh Hamzah dengan kejam. Dia bunuh Hamzah. Orang lain apa tak boleh rayak kalau dia mampu. Itu peristiwa jahiliyah. Semasa jahiliyah. Semasa tidak Islam. Al-Islam yahdimu ma qablahu. Al-Islam yajubbu ma qablahu. Islam merobohkan amalan-amalan jahat yang dilakukan sebelum itu. Bila orang tu Islam dulu dia kafir, dia jahat, Allah SWT ampunkan dosa dia bila dia masuk Islam. Apa? Kalau dia ada ayat, tak salah. Moga itu cerita dulu. Tapi tak ada ayat. Bapa boleh kau Saleh bin Kaisan hak 70 tahun lahir selepas peristiwa tu. Lepas tu orang lain tak usah cari dalam dunia ni. Tak ada. Cuba cari nak tahu. Anda pun nak tahu juga. Cuba cari. Selain daripada Ibnu Ishaq, siapa dia? Dia bawa cerita ni. Tak ada. Lepas pada dia ada. Lepas pada dia. Lepas pada dia pun ada pun. Sorang. Sampai kepada At-Tabari.
Pas kalau sore-sore tu kalau kita kaji, serupa sebulu dengan dia juga. Itu pun sore-sore. Ramai anak murid Ibnu Ishaq ni. Orang lain lagi. Apa tak ada riwayat selain daripada sore dua. Sampai kepada Tabari. Lepas pada tu baru tersebar. Sebelum pada tu tak ada. Apa jadi rahsia begitu ni? Ilmu rahsia. Apa? Mereka cerita je begini. Pasal mereka benci sangat kepada Muawiyah. Di zaman Muawiyah, apa yang Muawiyah tidak lakukan? Orang Islam yang berpecah belah bersatu balik. Perang dengan orang kafir terhenti di zaman Sayyidina Ali. Bukan perang saudara berlaku. Di zaman dia berjalan semula perang. Orang Islam aman. Maju di zaman dia. Waktu dia dendam. Dendam kepada Muawiyah. Hindu siapa? Muawiyah lah. Sebab tu dia tekan sangat. Nak rayak je, tak mungkin. Dia sudah buat dah sejarah ni. Dia tulis dah sejarah Muawiyah ni jahat, Muawiyah ni zalim, Muawiyah ni sebar. Orang-orang kita pun telan banyak dah. Banyak putih dah pil. Kena. Hak tu pun pening pada hak tu. Banyak dah pokok kita makan. Dia kata kalau kita kata jahat, benda sabar. Memang keturunan dia. Darah dia ni, darah jahat. Tengok, tidak supaya orang lain mok dia ni. Orang lain sekat cicang gitu je, kerak telinga ni makan jantung, makan hati. Terus. Ayah dia siapa dia? Pala kafir. Pas orang lagu ni kalau dia Islam pun Islam tidak sengaja, pura-pura. Dia nak pergi situ, dia nak pergi situ. Jadi kalau kejayaan dia bukan kejayaan Islam sebenarnya. Bagi orang Syiah sebenarnya pemerintahan Islam ni tak ada. Pemerintahan Islam zaman Nabi SAW. Nabi SAW telah menggunakan pokok munafik. Perang dengan orang kafir. Sahabat-sahabat dia munafik lah. Tak ada orang ikhlas bersama Nabi. Perang. Pas syahid, tak ada syahid. Dah bukan munafik belakang. Lepas tu Abu Bakar, Umar, Osman. Ini bukan pemerintahan Islam. Tak ada. Putus. Pemerintahan Islam putus. Sekian lama. Zaman Sayyidina Ali saja pemerintahan Islam. Lepas tu putus pula. Apabila Muawiyah naik, orang lain naik, putus. Tak ada. Sejarah Islam. Sebab tu kalau baca buku Khomeini, kau buku siapa kau, contoh negara Islam, pemerintahan Islam, tak ada. Tak mari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Tak ada. Kita kata kalau nak mari hak Sayyidina Ali banyak perang saudara lah dalam gap dia. Sikit sangat. Gap dia kemajuan. Gap dia kemajuan. Hak tu hak dia nak. Dia nak rakyatnya sistem pemerintah Islam ni tidak berjaya. Kalau kita boleh terima zaman Sayyidina Ali itu pun penuh dengan perang saudara. Tak ada buat pembangunan, kemajuan, gapo tak ada. Hak lain tak boleh nak buat contoh. Hak tu hak dia nak. Bermakna kita orang Islam tak ada contoh sistem pemerintahan, tak ada. Tapi kalau kita terima Muawiyah, selain daripada Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Muawiyah dan ramai lagi orang lain, ni contoh pemerintahan Islam. Sistem khilafah telah berjalan dengan jayanya di zaman permulaan Islam. Itulah sistem pemerintahan yang sebenar. Kalau orang Islam hak ideal bagi kita. Kalau kita nak menegak pemerintahan, situ lah. Rujuk situ. Tapi bila dia sapu semua ni, tak ada rujukan. Hak tu hak dia nak. Maksud mereka sebenarnya ke situ. Tapi kita tak khabar. Kita tak khabar. Payah dia marah sangat ni kepada Muawiyah kau Hindun ni. Siapa kat Hindun ni? Ummu Habibah. Siapa dia? Bini Nabi SAW. Anak siapa? Anak Hindun tu lah. Dah kalau tak molek, apa yang buat bini? Dah kalau bakar tak molek, saya nak sebut bakar tak molek, darah tak molek ni. Apa yang ambil buat bini? Tak lagi. Artinya Muawiyah ni adalah adik ipar Nabi SAW. Bukan jauh, bukan orang lain. Adik ipar Nabi SAW. Pak Abu Sufyan, dia jahat. Oh jahat masa kafir. Pasal ni kita ayat dah. Nabi SAW kata al-Islam yahdimu ma qablahu. Lepas pada tu dia berjuang perang. Buta mata sebelah. Abu Sufyan. Perang lagi. Sampai 12 mata buta. Untuk menegakkan Islam. Itu sejarah Abu Sufyan. Orang tak sebut waktu. Dua ayat jahat. Tak sebut waktu. Lepas dia pesan pula kepada anak dia. Tebuslah kelewatan puak-puak kita ni masuk Islam. Tebus. Ayah masuk Islam lewat. Mak masuk Islam lewat. Tebus. Dia pesan kepada anaknya Yazid. Anaknya Yazid tu siapa? Gubernur di Syam di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman. Lepas pada tu bila dia tak ada, digantikan dengan Muawiyah. Semua Sayyidina Umar ni payah dia. Abu Musa al-Asy'ari berapa kali lucuk jawatan. Sahabat Nabi Muawiyah tak pernah dia lucukkan jawatan.
Sayyidina Umar ni seorang ahli politik besar. Dia tak pernah lucukkan jawatan Muawiyah. Bui lagi kau banyak ada, kau luar. Sebab dia tahu Muawiyah mampu. Ini cerita je. Cerita ni orang tidak sebarkan. Dengan sebab itu kita kena bersih kembali. Muawiyah dia katakan Khulafaur Rasyidin pak saja. Sebab dia semua boleh kata orang Islam ni duk faham lagu tu. Khulafaur Rasyidin pak. Kena dah tu, kena. Muawiyah tidak termasuk Khulafaur Rasyidin. Tapi bila-bila duduk bahas sejarah gitu gini, ada seorang lagi Khulafaur Rasyidin. Siapa dia? Umar bin Abdul Aziz. Ada pula. Jelas. Padahalnya sahabat-sahabat orang tanya, tabi'in tanya, siapa dia Muawiyah ni? Mana lebih dengan Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah? Ibn Mubarak kata, debu hak dalam hidung Muawiyah kerana dia pergi perang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mulia lagi daripada Umar bin Abdul Aziz. Debu yang bukan dia debu hak dalam masuk dalam hidung kuda dia. Tu pandangan ulama-ulama dulu terhadap Muawiyah. Dah mau ni selewengkan. Habis. Sebab itulah Ibnu Khaldun. Ni Ibnu Khaldun. Puak-puak dia lah ni, dia akak siapa dia? Ali Syariati. Inilah tokoh sosiologi kata dia. Tokoh ilmu masyarakat. Apa dia? Ibnu Khaldun dia kata dak mengaku. Pasal apa? Ibnu Khaldun banyak dedahkan rahsia dia banyak dalam kitab dia. Tu puncanya. Sebab tu dia tak seiktiraf Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun kata Muawiyah ini salah seorang Khulafaur Rasyidun. Apa tidak Khulafaur Rasyidun? Siapa dia yang lantik Muawiyah? Siapa dia dulu? Siapa dia dulu? Sahabat-sahabat yang Allah SWT kata ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang rasyid, orang-orang yang betul, yang lurus, yang benar, yang baik. Allah SWT puji. Sebelum pada tu dia ayat Allah SWT hiaskan hati kamu dengan iman, dengan itu timbulkan rasa benci kepada kufur, fusuk dan isyan. Mereka ini adalah ar-rasyidun. Orang yang dilantik oleh ar-rasyidun. Semua ni tidak rasyid. Lagu mana? Semua mereka ini Allah SWT sendiri kata, bukan orang lain. Bukan orang lain kata rasyidun ni. Allah SWT kata sahabat-sahabat ni rasyidun. Tiba-tiba hak seraman ni beribu-ribu ni lantik Muawiyah sebagai khalifah, terima Muawiyah sebagai khalifah, termasuk Sayyidina Hasan. Tidak rasyid. Khalifah dia tapi tidak rasyid. Macam mana? Tak masuk akal. Sebab itulah kita kena kembali semula. Semok semula. Dia adalah khalifah rasyid. Ibnu Khaldun kata begitu. Syah Waliullah pun kata begitu. Dan ramai lagi yang lain-lain. Mereka-mereka yang mengkaji jelas kepada dia bahawa ini semua fitnah terhadap Muawiyah. Sebenarnya Muawiyah seorang yang baik, telah jasanya begitu besar kepada umat Islam, tetapi orang Islam sendiri tak tahu. Singkirkan dia. Singkirkan dia daripada apa? Daripada Khulafaur Rasyidun. Ni nak ayat. Kalau nak tahu, baca. Penak ni nulis, penak kalah ni. Nak baca tidak penak mana rasa. Baru kita boleh tahu. Kena buat berapa banyak salah tanggapan kita terhadap sahabat-sahabat, terhadap Muawiyah yang begitu berjasa kepada kita. Pak butir ni letak datang singgah sana, sebutir jatuh. Muawiyah yang jatuh. Siapa dia yang berjatuh? Kita lah. Tak ada Syiah, kita sendiri. Kita sendiri yang berjatuh. Bila kita berjatuh, maknanya 40 tahun Muawiyah merintah, 20 tahun gubernur, 20 tahun khalifah. Banyak tu contoh yang kita boleh dapat, yang kita boleh belajar. Kemajuan, pembangunan yang dia buat dari semua segi. Tapi bila kita putus ini tidak rasyid, kita tak boleh buat contoh. Siapa dia rugi? Kita lah yang rugi. Yang untung siapa dia? Orang kafir. Yang untung kita, orang Islam rugi. Sebab itulah kena kembali kepada hak asal, hak sebenar. Hak sebenar. Selama mana dah dikelirukan. Duk kata Khulafaur Rasyidun tu pak. Pegang dengan hak mana? Al-khilafatu ba'di 30 sanatan. Khilafah sesudah aku 30 tahun. Setara mana? Ada itu. Setara mana? Siapa ada dalam sanak dia? Kena bahas dulu. Ni benda besar ni. Masalah khilafah ni. Benda besar. Bukan benda kecil-kecil ni. Bukan fadilat dak ni. Nak boleh. Hadis dhaif boleh pakai. Tak boleh. Kita menghukumkan satu bahagian daripada sistem perintah Islam tu tidak Islam, zalim, sistem beraja, bermula daripada zaman Muawiyah.
Seseolahnya Muawiyah lah yang mula-mula memperkenalkan sistem beraja ni dalam Islam. Kita nak tahulah hadis tu setara mana. Kita kena tahu. Baru boleh nak jadikan landasan, alasan. Kalau tidak boleh, tak boleh. Ini akibat tidak mengaji hadis. Boleh jadi ngaji pun ngaji gitulah ngaji. Tapi kalau kita ngaji molek, insya-Allah jumpa benda ni. Tu kena pahala. Tidak. Kalau lagu tu gak sahabat-sahabat terima dari segi logik lah. Hadis itu tak boleh pakai dari segi dirayahnya. Sebab apa? Dari segi sanad biar ada dalam ni, anda sudah jawab dah, nak rekah, nak gadgetnya, iaitu dari segi logiknya. Dah dia ni pemerintah beraja yang terkutuk, dia ni lah yang memutuskan sistem khilafah. Ya apa ya sekian ramai sahabat-sahabat ni sokong dia, apa termasuk Sayyidina Hasan. Lek dah molek orang latih dia, orang setuju dengan dia ni jadi khalifah. Tak? Dia pergi jumpa dengan Sayyidina Muawiyah, salah kita kata serah kuasa, serah warga dia kepada orang jahat. Bermakna dia tak betul jugalah. Sepatutnya dia kena sanggup mati lawan Muawiyah, sebab dia merubah sistem khilafah kepada sistem beraja. Sepatutnya pas sahabat-sahabat lain, hak ni hak dia nak, boleh ke dia lah kalau kita pakai hak tu. Yang ni dia nak ayat sahabat-sahabat dia tak boleh pakai belakang. Semua je ni pasal Muawiyah ni, dia buat cerita lah Muawiyah ni, lepas mah kat orang. Kalau orang kata ke dia uduk, dia lepas balik mah. Banyak benar mah dia. Tak tahu mari mana mah dia. Banyak benar boleh lontar mudah begitu. Jadi puak-puak sahabat ni termakan budi lah. Termakan. Pak Muawiyah ni baik. Maknanya sahabat-sahabat ni jenis dunia lah, orang jenis dunia, terpedaya dengan dunia. Orang buat baik, bui mata benda lagu tu, semua lebih kurang ni lah sahabat-sahabat ni. Berat lagu tu berat tu. Pada mana kita ahli sunnah? Pak duduk kata sahabat itu adil apa lagu tu? Orang yang tak betul ubah sistem yang direstui oleh Nabi SAW, dia sokong, dia sekongkol sekali. Adakah patut pada hak tu je, pada hak tu. Pas Safinah ni yang meriwayatkan hadis itu sahabat, dia tak bai'ah kau dengan Muawiyah, bai'ah juga. Pak dia tak tahu hadis yang dia riwayat menunjukkan dia cukup faham. Kalau betul kita terima ini riwayat dia tidak faham lagu tu, dia faham lagu lain. Kalau dia faham seperti yang orang ramai faham, apa dia bai'ah kepada Muawiyah? Jelas dah dalam sejarah sebut dia bai'ah juga kepada Muawiyah. Apa dia bai'ah kepada orang tak betul? Patutnya dia seorang sahabat, dia pegang kemah kemih lah dengan hadis Nabi SAW ni. Syiah kata mudah je. Muka kita kan, sebab tu kita kata dah sahabat ni tak pakar, kata dia. Lek dah hadis tu dia sendiri yang riwayat, dia tinggal. Memang hadis tu dia sendiri yang meriwayatkan, dia tinggal lagi. Pasal apa? Nak benda Muawiyah dapat kuasa dah, akan datang dia akan dapat. Teruk permainan tema ni, permainan jahat ni, permainan jahat. Lama dah benda ni. Sudah dirancang, sudah dilakukan oleh mereka, tapi kita duduk lena tidur. Di mana-mana pun ada. Anda tidak heran. Mungkin kalau bila kita buat ni, sebahagiannya alhamdulillah mujulah buat kerja ni, alhamdulillah. Sebahagiannya akan kata pula kan. Biar dia kata. Anda tahu dah waktu tu. Akan ada kata, biasa je. Dia akan kata mana-mana. Sebelum anda ni, Maulana Habibur Rahman Mahmud Ahmad Abbasi di Pakistan sudah buat benda ni. Apa orang tak kata ke dia? Siapa dia tak kata? Tak ada ke Syiah. Puak-puak kita dulu kata. Hak ni yang lemahnya. Sepatutnya kita sokonglah dia. Tak, kita kata pula ke dia. Kalaulah tidak kuat semangat, patah gitu. Jadi rasanya padahlah sekat malam ni. Dan seterusnya kan nak baca-baca lah. Benda ni bermanfaat sangat. Dah lama dah kita ni sudah kena candu, lama dah. Sebab tu jadi melenting tu orang tak boleh candu sementara tak boleh. Marah kau orang. Marah. Sebab tu. Jadi pada sekat itulah dulu malam ni, insya-Allah minggu depan kita sambung pula Sahih Muslim lah, balik pada asal. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah.